اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير insyaallah amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana biasa mari sama-sama kita beristighfar dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar kita, taubat kita dan menerima salawat kita sebagai amal soleh insya-Allah. Yang dihormati seluruh kepimpinan Masjid Bandar Universiti, pegawai-pegawai masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana diketemukan lagi dalam majlis ilmu, majlis yang diberkati, taman-taman syurga insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam masjid, di luar sana, yang berada di kedai-kedai sana, kalau rasa jauh benar datanglah dekat sikit. Dan kepada follower kuliah maghrib MBU, teruskan menyumbang, teruskan memberi sokongan kepada MBU dan memberi sumbangan kepada dana fasa kedua Masjid Bandar Universiti insya-Allah. #MBU di hatiku. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini 12 hari bulan Rejab. 12 hari bulan Rejab. Kenapa saya sebut hari tarikh ni? 12 hari bulan, 13 hari bulan, 14 hari bulan adalah hari-hari putih. Tahniah kepada mereka yang 13, 14, 15 ya. 13, 14, 15. Hari ni 13 ya. Allah silap. Silap. 13 betul dah. Hari-hari putih kita, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tambahkan puasa sunat kita dalam bulan Rejab ni. Pahalanya berganda, istimewanya bulan Rejab ni. Kemudian kita tambahkan apa? Amal soleh kita dan baca Quran kita, segala-gala amalan tu kita tambahkan dalam bulan Rejab ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi esok ada lagi 2 hari lagi. Kalau siapa yang tak buat hari ni, esok masih ada mentari. Ada 2 hari lagi. Tak buat semua, jangan tinggal semua. Dapatkanlah sikit. Jadilah. Jadi poster yang Tuan Haji Azman postkan tu sungguh cantik lah, masya-Allah. Kan dia berlatar belakangkan Masjid Bandayu dan memberi info yang baik tentang hari-hari putih.
Setiap ada fadilat lagi, tak payahlah saya kabur kan, semua ada WhatsApp kan. Tuan Haji Azman dah postkan, share dengan kita semua. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat. Jadi di samping kita dalam bulan Rajab ni kan, kita doakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Di samping kita memperbanyakkan amalan soleh kita, kita tinggalkan perkara maksiat, perkara mungkar, perkara dosa. Tuan-tuan dan puan-puan, mana bahagian yang paling banyak punca kita dapat banyak dosa ni? Mata, lidah, tangan. Mata kita tengok orang-orang perempuan. Kalau orang lelaki tengok perempuan yang bukan mahramnya kan. Lelaki, kalau perempuan tengok orang lelaki yang aurat, lelaki yang bukan mahram. Kalau tak tengok live pun tengok dalam TV live. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, apa lagi lidah ni, orang bagi kita yang memelihara lidah, alhamdulillah. Tetapi di sana ada orang yang tak memelihara lidahnya, bercakap tak tentu hala, mengata orang, mengumpat orang, menghina, mencaci dan sebagainya. Itu adalah antara punca-punca kita punya dosa. Kemudian tangan kita menaik ataupun menge-share perkara-perkara yang kita tak tahu betul ke salah ke. Jadi itu juga boleh menambah dosa kita. Nauzubillah tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi saya nak sebut pada malam ini, kepada demo-demo yang secara sedar tak sedar di kalangan kita ni mengamalkan terus-terusan mengamalkan tabiat yang menzalimi diri sendiri. Ada orang kata, ada orang, bukan orang, pengkaji mengatakan, doktor mengatakan, orang ni dia kata mengamalkan tabiat membunuh diri sendiri secara perlahan-lahan. Jadi dia sebenarnya tahu benar dah asap yang dia sedut tu ada gas beracun, ada bahan kimia yang berpuluh-puluh. Udah tunjuk gambar pula tu, kesan-kesan nyedut asap yang beracun tu. Tuan-tuan dan puan-puan, sangat berbahaya dan boleh membunuh. Kalau dah tahu asap tu beracun je, buat apa dia sedut juga kan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kalau ikut kajiannya, dalam asap rokok tu ada 4,000 bahan kimia beracun. 4,000 tuan-tuan, 4,000 bukan 40, 4,000. 69 daripadanya diketahui boleh menyebabkan kanser, macam-macam kanser paru-paru, kanser tekak dan macam-macam. Tak payah sebut pada malam ini ya. Cuma nak ngabarkan aktiviti nyedut asap ni aktiviti nyedut asap ni menyebabkan 90% daripadanya adalah menghidap penyakit kanser paru-paru, 75% kanser tekak. Di Malaysia ni saja, setiap tahun orang yang mati disebabkan tegar yang nyedut asap ni 10,000 orang. Bukanlah mati itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tapi punca-puncanya itulah dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Jadi sayangilah diri sendiri, diri anak-anak, diri cucu, diri kawan-kawan. Sebab apa dikatakan dema yang makor ni, 30% je sedut sendiri, 70% lagi orang lain yang nyedutnya, orang keliling. Siapa? Isteri ke, anak cucu ke, kawan-kawan yang ada di sekitar. Itu yang banyak nyedut asapnya. Cuba bayangkan, ya Allah, tak kesian ke kita pada anak-anak cucu kita, orang keliling kita. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, bukan perempuan ya, tuan-tuan, menzalimi diri sendiri itu adalah satu dosa ya. Jadi fikir-fikirkanlah. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini, panjang benar dia punya intro ni. Pada malam ini kita akan menyambung perbincangan kita dalam kitab Maza Ya'ni Intima'i lil Islam. Apa artinya saya menganut Islam? Kita telah berbincang tentang kesyumulan Islam. Kita yakin dengan sistem yang ada. Sistem Islam itu adalah yang terbaik, yang untuk diamalkan. Kita dah tanamkan akidah kita, akidah yang benar, iaitu kita yakin, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Esa, Maha Agung, Maha Sempurna. Dan kita juga telah beribadah, kita telah berbincang tentang
perlakuan ibadah kita, ibadah khusus dan ibadah umum. Manakala kalau ibadah itu dilakukan dengan ikhlas kerana Allah SWT, insya-Allah ia akan menjadi ibadah. Dan kepada mereka yang ikhlas, mudah-mudahan dapatlah kemanisan beribadah. Kemudian kita juga telah berbincang tentang akhlak yang mulia, yang mana kita yakin bahawa akhlak yang mulia itu lahir dari iman yang mantap. Kemudian setelah kita menjadikan seluruh hidup kita mematuhi Islam, maka marilah kita berusaha membina rumah tangga kita yang wujudnya di dalamnya sakinah, rahmah, mawaddah. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian lepas itu kita nak buat apa lagi? Kita dah dapat semua, kita dah amalkan semua, kita sebarkan Islam ni kepada jiran tetangga kita, kepada kaum kerabat kita, kepada rakan ataupun sahabat di taman-taman kita. Kita ajak mereka kepada masjid umpamanya, kepada kebaikan umpamanya. Jadi inilah tugas Nabi dan Rasul sejak daripada dulu sallallahu khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambung oleh sahabat-sahabat, tabi'in dan sebagainya. Jadi kita juga perlu menjalankan tugas-tugas. Bila kita dah tahu, kita dah belajar, jadi kita sampaikan. Itulah tugas kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita dituntut untuk mengawal diri daripada apa? Terpedaya dengan hawa nafsu. Jadi setelah itu kita lakukan, kita kuasai, kita amalkan, dan kita kena yakin bahawa Islam mestilah meyakini bahawa masa depan adalah untuk Islam. Itu perkara yang telah kita bincangkan sebelum ini. Sistem Islam ialah sistem yang paling ampuh untuk apa? Untuk dijadikan sistem kehidupan. Undang-undang Islam, ekonomi Islam, politik Islam yang adil dan terbaik untuk diamalkan. Jadi itulah keyakinan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita perlu, bila kita dah tahu semua tu, kita dah amalkan, seterusnya, tahap yang seterusnya, kita perlu hidup untuk Islam. Kita perlu hidup untuk Islam. Apa maksudnya tu? Hidup untuk Islam tu maksudnya kita dituntut untuk apa? Untuk memperjuangkan Islam, untuk berjihad menegakkan Islam, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Bukan had kita dah tahu tu, okey, dah tahu dah, cukup. Tidak, kita dituntut untuk lebih lagi, iaitu apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita jadi pembantu agama Allah? Macam mana nak jadi pembantu Allah? Pembantu agama-agama Allah. Pembantu agama Allah ni, kita mestilah memberi sumbangan kepada agama kita dari sudut di mana kita berada, mengikut keupayaan dan kemampuan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu tuntutannya, kan? Mungkin tuan-tuan fikir, aku ni dah okey dah ni, apa lagi, kan? Udah baik dah, semayang lima waktu campur dengan sunat, pergi balik ke masjid surau, zikir dah banyak, Quran dah banyak, pergi haji dah, pergi haji, pergi umrah, buat amal soleh, udah okey dah tu, tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Ibadah yang kita buat tu okey, cantik, clear dah, alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sana ada tingkatan iman yang lebih tinggi. Maksudnya tingkatan iman yang lebih tinggi ini membawa kita ke mana? Membawa kita menjadi pembantu Allah, pembantu agama Allah, untuk mengembangkan agamanya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menegakkan agama. Jihad fi sabilillah dipanggil, untuk menegakkan agama. Dan itu adalah merupakan puncak tertinggi bukti iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi zaman dulu yang diibaratkan sebagai singa di siang hari, ambit di malam hari, memperjuangkan Islam di siang hari, dan pada waktu malamnya jadi seorang ahli ibadat yang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah antara tuntutan ke atas kita semua, ke atas saya yang bercakap dan kita semua, insya-Allah. Jadi macam mana kita nak hidup untuk Islam ni?
bagaimanakah kita nak hidup untuk Islam? Yang pertama, kita mesti mengetahui tujuan hidup kita adalah apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, macam mana kita nak hidup untuk Islam ni? Kita mesti mengutamakan akhirat. Sesiapa yang telah pun bertekad untuk hidup untuk Islam ni, kita mestilah mengutamakan akhirat. Maksudnya segala fikiran kita, tenaga kita utamakan untuk akhirat. Tidak mengejar keseronokan, kenikmatan, tidak leka dengan keseronokan dunia dan sebagainya. Kerana hati kita, jiwa kita merindui kenikmatan yang kekal abadi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, apakah yang kita lakukan untuk hidup untuk Islam ni? Yang ketiga, kita selalu mengingati mati. Bahawa mati itu pasti tiba, pasti datang. Orang yang paling bijaksana, kata Rasulullah, ialah orang yang selalu mengingati mati. Kemudian membuat persediaan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, orang yang nak hidup untuk Islam ni macam mana? Mengetahui hakikat Islam. Maknanya belajar ilmu-ilmu Islam, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan sebagainya. Fardu ain kita kena kemaskinikan, dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi yang kelima, bagaimana kita nak hidup untuk Islam ni? Kita mestilah mengakui ataupun mengetahui tentang jahiliah ni. Apa yang dimaksudkan dengan jahiliah? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena tahu jahiliah ni macam mana. Ya? Sesiapa yang menolak hidayah Allah, sesiapa yang menolak hukum Allah, tak patuh kepada hukum Allah, maka dia adalah orang jahiliah. Kalau sistem itu tidak mengikut, tidak patuh kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka sistem itu adalah sistem jahiliah. Kalau masyarakat itu semuanya menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala, menolak Islam, menolak syariat Allah, maka masyarakat itu adalah masyarakat jahiliah. Begitulah jahiliah mengikut tulisan Muhammad Qutub, Muhammad Qutub dalam bukunya, dalam kitabnya Jahiliah Zaman Abad ke-20 ataupun zaman moden. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya pada malam ini kita akan membicarakan sifat-sifat mereka yang hidup untuk Islam. Apakah sifat yang kita nak hidup untuk Islam? Macam mana? Tadi kita kata macam mana, sekarang ni kita nak tengok sifat-sifat macam mana kita nak hidup mereka ataupun kita ni yang nak hidup untuk Islam ni, insya-Allah. Yang pertama, kita dah menghayati Islam, kita dah tahu bahawa perjuangan Islam itu adalah wajib ke atas kita. Itulah yang dituntut. Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, maka kita selain daripada kita ibadah kita, segala amal soleh kita, tahap-tahap yang saya nyatakan tadi, dan akhirnya yang tertinggi sekali adalah untuk memperjuangkan Islam ni. Kerana apa? Kerana itulah yang perkara yang paling penting. Kerana Rasulullah SAW telah mengajar kita bahawa Islam ini mesti diperjuangkan. Yang pertama, macam mana kita nak bicarakan, kita nak sifatkan mereka itu? Yang pertama, orang itu adalah benar-benar terikat menurut ajaran Islam. Terikat ni maksudnya dia benar-benar berpegang kepada akidah Islam, benar-benar berpegang kepada Islam yang sebenarnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, surah Al-Asr ayat 3. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, inilah orang-orang yang benar-benar terikat dan menurut ajaran Islam. Semua kehidupan dia diperuntukkan untuk Islam. Contohnya fikiran dia memikir bagaimana nak memenangkan Islam, macam mana nak mengajak orang, macam mana nak dakwah orang, menggunakan wang ringgit dia, tenaga dia, harta benda dia dilaburkan kepada perjuangan Islam. Kalau cikgu, dengan cara cikgunya berdakwah. Kalau pemandu teksi Grab umpamanya, dengan pemandu teksinya. Kalau peniaga umpamanya, dengan peniaganya. Tapi kena jalankan tugas kita untuk apa? Untuk berdakwah, mengajak orang, memberitahu, menerangkan tentang Islam. Sebab kita ni tuan-tuan dan puan adalah duta Islam ke dalam masyarakat.
Jadi sebagai duta Islam, kita bawa imej yang baik, imej Islam yang baik, perilaku yang baik, perbuatan yang baik. Untuk apa tujuannya? Untuk mendakwah orang-orang masyarakat sekitar kita. Iaitu apa? Untuk apa? Amar ma'ruf, nahi munkar, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang pertamanya. Iaitu yang pertama, benar-benar terikat dan menurut ajaran Islam. Yang kedua, bagaimanakah sifat mereka? Mengutamakan kepentingan Islam. Mengutamakan kepentingan Islam. Maksudnya orang yang sanggup berkorban demi agama, demi Islam, demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh yang dulu sejarah semua orang tahu, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid mengorbankan harta bendanya daripada seorang hartawan yang kaya raya, sehingga mengorbankan seluruh hartanya untuk apa? Untuk membantu perjuangan, untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, Saidina Abu Bakar menginfakkan seluruh harta bendanya untuk apa? Untuk peperangan Tabuk. Allahu akbar, hebat. Begitulah contoh orang yang apa? Mengutamakan kepentingan Islam. Abu Bakar lagi, apa dia? Dia mengutamakan, dia sanggup membahayakan diri dia, menggadaikan nyawa dia untuk menyelamatkan Rasulullah. Masa bila? Masa di dalam Gua Thur. Ingat bagaimana dia menghalang binatang berbisa daripada menggigit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup tahan dengan kaki dia. Allah, sampai dia menggigil berpuluh-puluh kesakitan yang teramat sangat dalam menahan kesakitan oleh sengatan binatang yang berbisa itu, tuan-tuan dan puan. Begitulah bagaimana sahabat Rasulullah dalam peperangan Uhud, di mana dalam keadaan yang kucar-kacir, beberapa orang sahabat-sahabat ini membuat benteng badan demo. Benteng badan tu nak buat apa? Untuk menghalang panah, untuk menghalang tombak, batu dan sebagainya daripada terkena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kena sampai 70 tikaman. Masya-Allah. Jadi itulah maksudnya contoh sifat-sifat orang yang mengutamakan Islam. Jadi kita kalau tak boleh sampai apa itu, dapat sikit-sikit kita mengutamakan Islam dalam kehidupan kita. Mengutamakan Islam dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita merasa mulia dengan kebenaran Islam dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa mulia dengan kebenaran Islam. Kita rasa bila kita seorang penganut Islam, kita rasa mulia dengan Islam ni. Firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan topik merasa mulia dengan kebenaran Islam dan yakin kepada Allah ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Saidina Umar berkata tentang mulianya, kita rasa mulia dengan kebenaran Islam ni. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni kaum yang telah dimuliakan Allah dengan Islam. Jadi kita ni kena pegang dengan Islam. Kalau kita nak cari kemuliaan selain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata Saidina Umar bin Khattab, tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian. Firman Allah lagi berkaitan dengan topik yang kita bincangkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maksudnya, janganlah kamu merasa lemah dan berdukacita. Kamu adalah lebih tinggi darjatnya sekiranya kamu beriman. Maksudnya, kita ni insya-Allah orang yang beriman ni adalah orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ada izzah. Kita kena ada izzah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok contoh seterusnya bagaimanakah sahabat-sahabat dulu ada izzah tentang Islam. Digambarkan, tuan-tuan dan puan, ingat ke cerita bagaimana hijrah pertama ke hijrah mencari perlindungan ke Habasyah. Hijrah mencari perlindungan ke Habasyah, iaitu diketuai oleh Ja'far bin
Abi Talib menghadap raja mereka iaitu Najasyi. Apabila mereka diminta, misal orang yang menghadap ke Maharaja Najasyi ini semuanya kena hormat, sujud. Tetapi Ja'far bin Abi Talib mengatakan, kami adalah satu kaum yang tidak sujud kecuali kepada Allah. Itu dia izzahnya dia, kekuatannya, kebanggaan apabila kita Islam. Maksudnya kita kena tunjukkan izzah kita sebagai kita sebagai orang Islam. Jadi banyak contoh lagi lah bagaimana sahabat-sahabat dahulu yang menunjukkan izzah, kekuatan, kemuliaannya dengan Islam. Seperti mana? Seperti generasi sahabat-sahabat di zaman Rasulullah. Kerana apa? Kerana mereka mendapat tarbiyah secara langsung daripada Rasulullah SAW. Jadi kita yang umat akhir zaman ini, kalau tak dapat 100% pun dapat sedikit lah daripada contoh-contoh tadi, kita jadikan teladan untuk kita. Kita jadikan orang kata apa? Sebagai kita ikut contoh yang terbaik itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang keempat, iaitu beriltizam dengan kerja-kerja Islam dan kerjasama dengan aktivis Islam. Bila kita mengaku bahawa kita ni sebagai Muslim, kita wajib bekerja untuk Islam, kita wajib bekerja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita nak bekerja, nak memenangkan Islam ini, nak memperjuangkan Islam ni, tak boleh seorang-seorang, tuan-tuan. Tak boleh. Dia kena beramai-ramai, berkumpulan. Namanya dalam bahasa Arab berjamaah. Dia kena berjamaah. Tak boleh seorang-seorang. Aku nak berjuang seorang-seorang. Tak ada. Nak perang dulu, mana ada orang perang seorang-seorang? Tak ada. Dia dalam satu gerombolan, dalam satu ketumbukan tentera. Tak boleh seorang-seorang. Jangan tunjuk teror pergi seorang-seorang menonong. Tak mahunya. Jadi kita nak memperjuangkan Islam ni, kita nak jadi pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita juga kena berjamaah, kena berkumpulan bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai hasrat azam untuk mempertahankan, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti sama-sama berdakwah, sama-sama menerangkan kepada orang tentang Islam, mengajak kepada Islam, mengajak kepada amal ma'ruf dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Jadi kita kata kita mestilah bekerja untuk apa? Untuk memenangkan Islam tu secara berjamaah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan hal itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu tolong-menolong. Maknanya kamu tolong-menolong tu bukan seorang. Kamu tolong-menolong tu ramai-ramai, berjemaah, berkumpulan. Jadi dalam perkara-perkara kebaikan, kita mengajak manusia bersama-sama, beramai-ramai dalam perkara kebajikan dan takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan ataupun tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nauzubillah min zalik. Jadi larangan Allah. Di sana ada perintah Allah dan larangan Allah serentak dalam satu ayat. Perintah Allah, kita tolong-menolong dalam apa? Mengajak kepada kebajikan dan takwa. Tolong-menolong ni maksudnya, sekali lagi saya ulang, beramai-ramai, bukan seorang. Tak ada pula orang nak buat kerja dakwah, nak buat apa? Nak buat memperjuangkan Islam ni seorang-seorang. Tidak. Dia mestilah berjamaah. Kemudian seterusnya, berdasarkan cerita tentang kerja-kerja berjamaah ni, Nabi SAW bersabda, maksudnya seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain laksana satu bangunan yang tersusun, saling kuat menguat antara satu dengan yang lain. Bermaksud dalam satu kumpulan, dalam satu jamaah, kita ni diibaratkan sebagai bata-bata yang tersusun. Kalau sebiji bata senang pecah, tetapi kalau tersusun dengan cantik kemas, maka perkumpulan kita, jamaah kita akan lebih kuat. Dalam apa? Dalam memberi suatu impak untuk memenangkan Islam, untuk menegakkan Islam, untuk memperjuangkan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apa sabda Nabi Rai? Kita dengar lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadullah ma'al jamaah. Tangan atau pertolongan Allah itu. Ulama mentafsirkan tangan itu pertolongan Allah bersama jamaah. Nabi kata, yadullah ma'al jamaah.
Tangan Allah. Pertolongan Allah adalah bersama jemaah. Maksudnya kalau orang kita nakkan pertolongan Allah, kita sentiasa berjemaah, berkumpulan. Untuk apa? Untuk memenangkan Islam, memperjuangkan Islam, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kemudian disambung lagi, wa innaha ya'kuludz dzib. Sesungguhnya serigala itu memakan kambing, minal ghanam. Serigala itu memakan kambing al-qasiyah, yang terpisah dari kumpulannya. Maksudnya musuh-musuh Islam ni diibaratkan sebagai serigala. Kalau kita lari daripada kumpulan kita, kita lari daripada jemaah kita, maka musuh-musuh Islam akan makan kita ataupun mempengaruhi kita, merosakkan kita. Jadi untuk kita kuat seperti batu bata yang seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebentar tadi, maka kita kenalah susun-susun, mengatur untuk memperkuatkan jemaah kita, kumpulan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya sabda Nabi SAW, alaika bi jama'atil muslimin wa imamihim. Apa maksudnya? Kamu, kata Rasulullah, kamu ni maksudnya semua yang dengar ni dan termasuk yang bercakap ni, wajib bersama dengan jemaah muslimin dan imam, iaitu pemimpin-pemimpin mereka. Sekali lagi diulang, kamu wajib bersama jemaah muslimin dan imam, pemimpin-pemimpin di kalangan mereka. Pemimpin-pemimpin yang mana? Pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terdiri daripada ulama-ulama yang boleh memimpin kita ke jalan kebenaran. Jadi kita wajib untuk bersama dengan jemaah Islam. Siapa cakap ni? Nabi cakap, tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'ati barakah. Nabi kata, jamaah itu barakah. Dengan berjamaah kita mendapat berkat. Kemudian al-jama'ati rahmatun lil farqah azab. Jamaah itu rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah itu berkat, jamaah itu rahmat, perpecahan itu adalah azab. Ini antara perkara-perkara yang menjadi dalil kepada poin kita yang keempat tadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mengakhiri perkongsian kita pada malam ini, kita ulang balik apakah sifat-sifat mereka yang hidup untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang hidup untuk Islam sallallahu alaihi wasallam, untuk Islam. Allahu akbar. Yang pertama, sifat yang pertama, benar-benar terikat dan menurut ajaran Islam. Yang kedua, mengutamakan kepentingan Islam. Yang ketiga, merasa mulia dengan kebenaran Islam dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Saidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kemudian yang keempat, beriltizam dengan kerja-kerja jamaah, kerja-kerja Islam. Maksudnya kita nak menegakkan Islam, kita nak memperjuangkan Islam ni tak boleh seorang-seorang, kena berjamaah, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi memerintahkan kita supaya kamu wajib bersama dengan jamaah muslimin dan imam-imam mereka. Gitu tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Setelah diperincikan ciri-ciri ataupun sifat-sifat pejuang-pejuang yang hidup untuk Islam, yang berhasrat untuk menegakkan Islam. Seperti yang saya selalu ulang, tuan-tuan dan puan-puan, kita datang ni bukan nak dengar saja, nak nadah telinga, lepas tu balik gerang lupa dah. Kita nak dengar, kita nak faham, kita nak amalkan. Apa yang kita dapat tu kita amalkan. Kita kata malam ini kita dapat Rasulullah SAW mewajibkan, kata kamu mestilah apa dia? Bersama dengan jamaah muslimin dan kepimpinan mereka. Maksudnya itu kita bersama-sama dengan kumpulan Islam ni untuk menegakkan Islam. Itulah tuntutannya, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Kita tegakkan Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, seterusnya masyarakat setempat kita, dan seterusnya dalam negara kita. Ayo kita berazam untuk bersama-sama dengan jamaah Islam dalam menegakkan Islam, menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Jadi saya rasa sekadar itu perkongsian saya pada malam ini dalam topik, maksudnya topik pada malam ini, saya mesti hidup untuk Islam. Jadi kalau ada apa salah silap, saya mohon ampun dan maaf. Kita berdoa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sebelum tu di sini ada 3 buah buku apa arti saya menganut Islam. Sama macam buku yang saya pakai. Siapa yang nak memiliki buku ini, harganya RM10 berhubung dengan Imam Faiz. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.